Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila binti Syafiee. Saya akan membentangkan tajuk pengertian nafkah. Pengertian nafkah dari segi bahasa, dia mengeluarkan atau menghabiskan sesuatu seperti dia bagi duit, suami bagi duit kepada isteri. Istilah dia keperluan asas manusia seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Dari nafkah pula ada 4. Nafkah bapa kepada anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'in aradu 'allakum tuhunna arjurahun. Maksudnya, kemudian jika kamu susukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada kamu upahnya. Maksudnya, jika bapa tu menjaga anak, maka dia kena bagi upah kepada anak. Dan yang kedua, anak wajib beri nafkah kepada bapa. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufan. Maksudnya, dan bergaullah mereka di dunia dengan cara yang berbaik. Maksudnya, ibu, bapa dan anak mesti bergaul dengan cara yang baik. Suami kepada isteri, nafkah dari suami kepada isteri, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fasallallahu bainahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Maksudnya, lelaki pemimpin pengamal mesti bertanggungjawab terhadap kaum perempuan oleh kerana telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan ke atas orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan atau memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Yang keempat pula, dalil untuk binatang yang dipelihara. Dakhalis amrah nar fil hajarah rabituha falam nazhimuha bainahum tadaha nakilan min hasyashin ardi hatta mata uzula. Maksud dia, seorang perempuan masuk neraka sebab seekor kucing, kerana dia mengikatnya dan tak bagi makan dan melepaskan makanan dan melepaskannya. Maka binatang yang melata di muka bumi sehingga kucing itu mati dalam keadaan kurus kering. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Suraya binti Abdul Hanisham, Demo Majli di 17310061. Okey, baik. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang perbahasan dan pandangan mazhab yang berkaitan dengan nafkah. Okey, seperti yang kita tahu, kita mempunyai 4 mazhab, iaitu mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan juga Hambali. Okey, yang pertama saya akan menerangkan tentang mazhab Maliki yang berkaitan dengan nafkah. Imam Malik pendapat nafkah ini merupakan kewajipan yang ketiga daripada seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil terhadap isteri. Sekiranya terjadi perpisahan antara suami dan isteri, sama ada dari segi perceraian maupun meninggal dunia, maka harta asal milik isteri tetap menjadi miliknya. Begitu juga dengan suami. Okey, contohnya di sini, jika isteri meninggal, harta isteri tetap jadi milik isteri, bukan milik suami. Begitu juga dengan suami. Jika suami meninggal, harta suami tetap jadi milik suami, bukan milik isteri. Okey, waktu berlakunya pemberian nafkah,
menjadi wajib apabila suami dan isteri telah bersama. Mengenai ukuran kadar nafkah ini, dia harus dikeluarkan mengikut kadar kemampuan seorang suami. Nafkah ini wajib diberikan kepada isteri yang tidak nusyus. Jika suami masih ada ataupun masih hidup tetapi tidak ada di tempat atau sedang berpergian, suami tetap memberikan nafkah. Okey, contohnya di sini macam sekarang kita cakap suami dan isteri yang tidak tinggal sebumbung. Contohnya macam suami kerja luar ataupun suami dan isteri yang PJJ dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada pandangan mazhab Hanafi. Okey, mazhab Hanafi mengatakan kewajipan memberi nafkah merupakan tingkatan yang kedua setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Okey, di sini kita dapat bezakan mazhab Maliki mengatakan nafkah merupakan tingkatan yang ketiga, manakala mazhab Hanafi mengatakan nafkah merupakan tingkatan yang kedua dalam sebuah pernikahan. Nafkah wajib bagi suami selama isteri mencapai akil balik. Kadar yang dikenakan sesuai dengan tempat, keadaan dan masa. Ini sekarang kita kemampuan setiap orang kan berbeza. Jadi dia mengikut kadar kemampuan seorang suami. Jumlah nafkah berdasarkan pada pekerjaan suami. Nafkah juga wajib diberikan kepada isteri yang tidak nusyus. Jika suami masih hidup dan tidak berada bersama isteri, suami wajib memberikan nafkah. Ini seperti pandangan dan pendapat mazhab Maliki yang tadi. Seterusnya kita pergi kepada mazhab Syafi'i. Okey, Imam Syafi'i pendapat nafkah adalah perkara yang wajib diberikan kepada isteri, meliputi makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Nafkah ini wajib diberi setelah isteri mencapai akil balik. Nafkah mengikut kemampuan suami, dan nafkah juga wajib diberikan kepada isteri yang tidak nusyus. Harus diberikan nafkah dengan kadar segera atau melambatkannya. Okey, tapi dengan syarat dia tertakluk pada persetujuan suami isteri tersebut. Okey, yang keempat adalah mazhab Hambali. Okey, menurut Imam Hambali, suami wajib membayar atau memenuhi nafkah isterinya jika isteri tersebut sudah dewasa, sudah bersama dengan suami dan isteri telah menyerahkan sepenuhnya diri kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ini sama seperti dengan mazhab Syafi'i. Yang ketiga adalah menyediakan makanan, ini adalah wajib. Okey, mazhab Hambali dia mengatakan menyediakan makanan adalah wajib setiap hari dimulai sejak terbitnya matahari, manakala nafkah pakaian disesuaikan dengan keadaan kewangan suami. Jadinya di sini mazhab Hambali mengatakan sedia makanan untuk isteri itu wajib dan sediakan pakaian tu mengikut kadar kewangan seorang suami. Okey, itu saja pembentangan daripada saya. Kalau ada soalan boleh ditanyakan dalam grup, dan seterusnya saya akan serahkan kepada rakan yang seterusnya. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaika binti Mumtaz Ahmad, nombor matrik D173099935. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai rukun nafkah. Okey, yang pertama, dalam pemberian nafkah ni, suami hendaklah mendahulukan isteri dan anak-anak daripada orang lain, termasuk ibu bapanya sendiri. Okey, ada beberapa urutan yang perlu kita patuhi mengenai nafkah. Okey, yang pertama, diri sendiri, yang kedua isteri, yang ketiga anak, yang keempat ayah dan ibu, seterusnya cucu, seterusnya datuk, kemudian saudara, dan akhir sekali barulah ahli-ahli keluarga berikutnya. Okey. Dan ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menegaskan, mulailah dengan diri kamu, bersedekahlah kepada diri kamu. Jika ada lebihan, maka untuk isteri kamu. Jika ada lebihan, maka untuk ahli keluarga kamu.
Jika ada lebihan lagi, maka untuk begini dan begini, iaitu siapa? Iaitu untuk orang di hadapan kamu, di kanan dan di kiri kamu. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i. Baik, seterusnya syarat nafkah dari segi umum. Okey, yang pertama ialah orang yang berhak menerima nafkah itu memang memerlukan pemberian nafkah kerana tidak mempunyai barang atau harta untuk keperluan hidupnya. Okey, yang kedua, orang yang menerima nafkah itu tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mampu bekerja. Yang ketiga, orang yang memberikan nafkah itu memang ingin memberikannya. Okey, yang bermaksud sanggup memberikan nafkah. Yang terakhir iaitu seagama Islam. Seterusnya syarat nafkah kepada isteri. Yang pertama, akadnya mestilah sah. Kemudian isteri telah menyerahkan dirinya kepada suami. Yang ketiga, isteri itu tidak keberatan untuk berpindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan pemergiannya itu. Baik, yang terakhir, kedua suami isteri masih mampu melaksanakan kewajipan mereka sebagai suami dan isteri. Okey, seterusnya syarat nafkah kepada orang tua. Yang pertama, orang tua itu ialah orang tua yang miskin. Yang kedua, orang tua yang tidak sihat akalnya. Baik, akhir sekali syarat nafkah kepada anak-anak. Yang pertama, anak tersebut mestilah belum dewasa. Yang kedua, anak yang miskin dan tidak kuat bekerja. Yang ketiga, anak yang tidak sihat akalnya. Okey, dalam hal ini Imam Ahmad bin Hanbali berkata, apabila anak berada dalam kekurangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya. Baik, seterusnya sebab wajibnya memberikan nafkah. Okey, yang pertama sebab masih ada hubungan kerabat, yang kedua sebab pemilikan dan yang ketiga sebab perkahwinan. Okey, sebab hubungan dan kerabat. Okey, dalam Islam hubungan nasab dan keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai erti. Dengan adanya hubungan nasab, seseorang dapat menerima harta seseorang. Okey, kerana hubungan kekeluargaan sangatlah dekat, maka timbullah hak kewajipan. Seperti halnya dalam kewajipan memberi nafkah, baik kepada isteri maupun daripada suami kepada anak atau orang tua. Okey, baik. Berdasarkan pendapat Imam Malik, iaitu nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu. Okey, Imam Malik beralasan dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dan dengan sebaik-baiknya. Okey, seterusnya sebab pemilikan. Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya seperti hamba sahaya dan binatang peliharaan. Harus diberikan makanan dan minuman yang dapat menampung hidupnya. Bila seseorang tidak mahu melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang peliharaannya dan pelayannya. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang. Kalau tidak sanggup menafkahinya, boleh dipaksa untuk menjualnya. Okey, jadi apabila seseorang memiliki binatang peliharaan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya tidak sampai dibebani lebih dari yang sepatutnya. Okey, begitu pula kepada hamba sahaya atau pelayan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, dari Abi Zar berkata, bersabda Rasulullah SAW, Allah menjadikan saudaramu di bawah kekuasaanmu, maka berikanlah makan kepada mereka apa yang kamu makan, dan berikanlah pakaian kepada mereka dari apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebankan mereka mengerjakan yang berat-berat dan sukar dikerjakan. Jika engkau membebankan mereka, maka bantulah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, seterusnya sebab perkahwinan. Okey, perkahwinan merupakan salah satu keperluan naluri manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya dalam melakukan hubungan biologi dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkahwinan. Hal ini terlihat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk berkahwin. Antaranya ialah daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda,
Artinya, wahai para pemuda, sesiapa yang telah mampu untuk berkahwin, hendaklah berkahwin, sebab perkahwinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Jika belum mampu, maka berpuasalah kerana puasa akan menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui bahawa perkahwinan merupakan satu ajaran yang baik dalam Islam. Kerana perkahwinan itu dapat mententeramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang oleh Allah, dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Baik, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kadar nafkah yang ditetapkan oleh syarak. Dalam syarak tidak ada penetapan yang khusus ditetapkan, hanya ada penetapan perkara apa yang wajib ditunaikan sahaja. Antaranya ialah makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Semua ini adalah berdasarkan kemampuan suami. Baik, berdasarkan firman Allah dari surah At-Talaq yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, sekadar yang mampu sahaja. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuannya yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Surah At-Talaq ayat 7. Seterusnya, menurut Syekh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, di dalam kitabnya seperti perkakas bilik air, perkakas tidur dan sebagainya. Yang ketujuh ialah tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Jabar dan saya akan menerangkan tentang jenis-jenis nafkah. Jenis-jenis nafkah mempunyai 5 jenis, iaitu yang pertama adalah nafkah kepada diri sendiri, iaitu nafkah ni merupakan nafkah yang paling rendah dan ianya patut didahulukan kepada nafkah-nafkah yang lain. Nafkah ini merangkumi kepada keperluan asal seperti pakaian, tempat perlindungan dan makanan. Dan yang kedua adalah nafkah furuk kepada usul. Furuk merujuk kepada anak atau cucu. Usul pula adalah merujuk kepada bapa, ibu dan datuk. Nafkah ini merupakan nafkah yang wajib, iaitu furuk wajib memberi nafkah kepada usul. Tapi terdapat beberapa syarat wajib bagi nafkah furuk kepada usul ini. Dan yang pertama adalah usul hendaklah furuk ada lebihan nafkah untuk diri sendiri dan keluarga. Ya, maksudnya kat sini furuk mampu untuk menanggung diri sendiri, keluarga dan usul tersebut. Dan yang kedua, usul hendaklah daripada orang yang fakir, iaitu mereka yang tidak bekerja dan ada beberapa sebab untuk dia menyara si usul lah. Maksudnya dekat sini dia si usul ni sakit ke, tak ada pekerjaan sebab dia macam cacat. Yang ketiga adalah usul, iaitu ibu yang tak dapat nafkah yang secukupnya dari suami seperti meninggal dunia, seperti ibu tunggal, janda. Yang ketiga, nafkah usul kepada furuk. Usul iaitu bapa wajib memberi nafkah kepada furuk, iaitu bapa ni wajib memberi nafkah kepada anak-anak mereka, sama ada anak itu lelaki ataupun perempuan. Kalau mereka yang tiada ayah, datuk akan mengambil alih, menggalas tanggungjawab si bapa tersebut, iaitu datuk. Datuk akan akan bertanggungjawablah dalam hal-hal cucu dia. Kalau tak ada datuk juga, maka hubungan yang rapat dengan si usul, iaitu bapa saudara, akan menggalas tanggungjawab tersebut. Yang keempat adalah nafkah suami kepada isteri. Okey, nafkah ni seperti yang kita tahu, nafkah ni adalah wajib bagi suami untuk memberi nafkah daripada segi zahir atau batin kepada si isteri. Si suami ini hendaklah merahsiakan
hendaklah merahsiakan pemberian nafkah dari segi zahir atau batin secara rahsia. Wajib sebab kita nak tutup aib kalau macam si suami tu bagi tahu dekat kawan-kawan dia. Okey, semalam aku ada bagi duit dekat isteri aku, bagi nafkah dekat isteri aku. Tak ke malu si isteri tu. Kita patut menjaga aib sesama pasangan lah. Okey, yang kelima adalah nafkah-nafkah yang lain, iaitu nafkah lain adalah nafkah kepada binatang dan nafkah kepada tumbuhan. Kepada tumbuh-tumbuhan. Kita wajib bagi nafkah dekat depa ni, macam kita patut siram pokok ke, bagi makanan kat lembu ke, bagi makanan dekat kucing-kucing terbiar ke. Macam itulah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Izzazi binti Jamaluddin. Nombor matrik D173100094. Okey, baik, saya akan teruskan pembentangan. Kita dapat beberapa contoh situasi yang saya akan kongsikan kepada anda. Antara contoh situasi yang pertama adalah Amira telah berkahwin dengan Irfan selama 4 bulan. Kehidupan mereka ni tidak seperti pasangan suami isteri yang lain. Amira sering keluar bersama-sama kawannya sehingga pulang lewat malam dan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri. Walaupun suaminya telah menasihatinya untuk berubah. Dan akhirnya suaminya mengambil keputusan untuk menceraikannya. Okey, situasi pertama ni tentang ni lah, pemberian nafkah. Situasi pertama ni, pemberian nafkah akan jadi gugur disebabkan isterinya nusyuz. Okey, apa maksud nusyuz? Nusyuz ni adalah isteri mendaharkai suami dan ingkar kepada perintah suami. Itu maksud nusyuz. Dekat sini kenapa saya katakan ia nusyuz? Amira ni tidak pertama, Amira keluar bersama kawannya tanpa ada arah tujuan yang baik. Dan pulang lewat malam dan tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri. Bila kita dah berkahwin, kita ada tanggungjawab masing-masing. Suami ada tanggungjawab sendiri, tanggungjawab kepada isteri, isteri ada tanggungjawab kepada suami. Itulah, bila kita dah kahwin, memang benda tu akan tanggungjawab tu ada kepada suami dan ada kepada isteri. So, isteri kena taat. Jadi isteri kena taat kepada suami. Bila suami minta perintah dan arahan ataupun perintah untuk kita masak ke, nak kemas baju ke, basuh baju, kemas rumah, apa-apa saja yang diminta kita perlu laksanakan. Kecuali kalau dia minta kepada perkara yang tidak baik lah. Maksudnya tidak baik. Contohnya macam mencuri. Contohnya suami dia suruh mencuri. Dia tak nak bekerja tapi dia suruh isteri dia mencuri untuk dapatkan makanan, untuk beli makanan kan. Perkara-perkara tu kita tak perlulah ikut. Kita ikut kepada perintah yang kepada kebaikan, bukannya kepada keburukan. Okey, yang situasi ni gugur, pemberian nafkah jadi gugur sebab seorang isteri tu nusyuz kepada suami. Okey, yang seterusnya adalah keadaan nafkah untuk anak-anak. Okey, contoh situasinya kes Wan Abdul Hamid lawan Maimunah. Mereka ni sudah bercerai dan Maimunah ni menuntut nafkah untuk 3 orang anaknya sebanyak RM100 sebulan. Okey, bekas suaminya bekerja sebagai seorang penoreh getah dan bekas isterinya mendakwa bahawa bekas suaminya memperoleh pendapatan sebanyak RM300 sebulan. Sebaliknya, suaminya mengatakan bahawa gajinya sebanyak RM100 sebulan. Dan kedua-dua belah pihak ni tidak ada sebarang saksi dalam perkara ini. Dan akhirnya Yang Arif Hakim mengambil keputusan untuk menilai anggaran nafkah sebanyak sehari RM1 dan merintah suaminya membayar RM90 sebulan. Jadi dekat sini mereka ni kalau mereka tak ada sebarang bukti yang mengatakan sama ada si isteri bekas isteri dia betul ataupun bekas suami dia betul. Jadi kedua-dua ni tak ada bukti ataupun saksi yang mengatakan salah satunya mana satu yang betul. Jadi dekat sini Yang Arif Hakim ambil keputusan untuk menilai anggaran nafkah tu sebanyak RM90 sehari, RM90 sebulan. Okey.
Jadi saya nak tegaskan dekat sini, sebenarnya kadar nafkah tidak ditetapkan, ikut kemampuan kepada yang menanggung nafkah. Bekas suami lah, bekas suami ataupun bekas suami ataupun suami. Ikut kepada mereka, kemampuan mereka untuk bayar. Contohnya gaji suami dia sebanyak 1,000 dan isteri dia nak tuntut nafkah untuk RM800 sebulan, tapi suaminya tak mampu. Suami dia tak mampu, jadi dia kata boleh tak kalau bayar RM500 sebulan. Jadi kalau kedua-duanya okey, jadi benda tu mudahlah, dipermudahkan. Jadi bila kalau ada macam perselisihan, kata suami kata saya boleh bagi banyak ni je, lepas tu yang bekas isteri kata tak nak, saya nak banyak ni, ini akan memanjangkan lagi proses nafkah ni. Jadi kat sini kena ada perbincangan antara bekas suami dengan bekas isteri, nak bayar berapa ringgit untuk nafkah anak-anak kan. Jadi kena ada pembincangan. Dekat sini tak ada, tak tekankan lagi. Kat sini dekat nafkah untuk anak-anak ni tidak ada ketetapan untuk bayar berapa ringgit pun, ikut kemampuan bekas suami dia ataupun suami. Okey, yang situasi yang seterusnya adalah Ikmal bekerja sebagai pengurus di syarikat maju manakala isterinya sebagai suri rumah. Mereka ni sudah berkahwin sudah 2 tahun mereka sudah berkahwin, berumah tangga, tapi mereka tiada rezeki mempunyai cahaya mata. Dimaklumkan kini Siti sedang mengandung dan dapat tahu juga dalam masa yang sama suaminya dipecat oleh bos sebab dalam kes pecah amanah. Beberapa bulan Ikmal menjadi seorang penganggur dan hanya duduk rumah sahaja. Tiba-tiba dalam tempoh itu, perangai Ikmal ni berubah menjadi seorang yang pandai baran. Ada sahaja benda yang tak kena, dan akhirnya ada suatu hari mereka ni bergaduh sangat teruk dan akhirnya suaminya melafazkan talak kepada isterinya. Okey, dekat sini situasi yang ketiga ini adalah nafkah iddah. Nafkah iddah, apa nafkah iddah tu? Kenapa saya katakan nafkah iddah? Sebab situasi ni adalah isteri dia sedang mengandung. Isteri dia sedang mengandung. Jadi dekat sini nafkah iddah untuk wanita yang mengandung adalah sampai ia melahirkan anak. Okey, sampai ia melahirkan anak. Adalah tempoh macam-macam tempoh iddah dia, macam kematian suami ada tempoh iddah dia, macam wanita hamil ada tempoh iddah dia. Okey, nanti ada kumpulan lain akan terangkan tentang iddah lah. Okey, di sini suami ni wajib, menurut syariat Islam, suami wajib memberi nafkah seperti pembelanjaan, makanan, minuman dan sebagainya lah, walaupun sama ada isterinya mengandung ataupun tidak. Jadi dia tetap memberi nafkah sampai tempoh iddah tu tamat. Hal ini demikian kerana suami dia masih berkuasa dan boleh rujuk semula. Kalau talak 1 dan talak 2 lah. Kalau talak 3 tak boleh kan. Talak 1 dan talak 2 boleh rujuk semula. Jadi dekat sini ada tempoh iddah je. Selagi tempoh iddah tu belum tamat, suami dia wajib menjalankan tanggungjawabnya untuk memberi nafkah kepada isterinya. Okey. Bila dah tamat tempoh iddah, jadi suami tak ada tanggungjawab dah lah dalam untuk memberi nafkah. Kecuali kalau dia ada anak, suami wajib memberi nafkah kepada anak dia. Sebab berdasarkan dalam firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 6, maka berikanlah kepada mereka nafkah sehingga mereka melahirkan anak. Allah pun telah menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq ayat 6 kan, walaupun dah bercerai dalam ada tempoh iddah dia, jadi suami wajib juga bagi nafkah sampai sampai isteri dia melahirkan anak. Dalam tempoh iddah tu, bila dah habis tempoh iddah, suami dia dah tak ada dah tanggungjawab untuk memberi nafkah, kecuali kalau ada anak-anak lah. Okey, saya simpulkan semuanya. Yang pertama adalah pemberian nafkah akan jadi gugur disebabkan isterinya nusyus. Yang kedua adalah kadar nafkah ini tidak ditetapkan sama ada beberapa sahaja, ikut kemampuan masing-masing. Yang ketiga adalah nafkah iddah. Nafkah iddah ni ada ikutlah kalau dia tengah isteri tu tengah mengandung ke ataupun tidak mengandung, kematian suami ke, ikut nafkah iddah yang, maksudnya ikut tempoh yang diberikan lah. Kalau macam situasi yang saya
ceritakan tadi adalah nafkah iddah untuk wanita yang hamil, iaitu sampai ia melahirkan anak lah. Okey, yang seterusnya aplikasi di Malaysia. Tuntutan nafkah, nafkah anak. Seorang ibu ni hendak menuntut nafkah bagi 5 orang anaknya dari bekas suami. Suaminya gagal menunaikan kewajipan memberi nafkah kepada anak-anaknya yang berada dalam jagaan bekas isterinya. Isteri dia buat aduan kepada mahkamah keluarga untuk dapat untuk perintah memberikan nafkah kepada bekas suaminya. Mahkamah akan keluarkan perintah nafkah kepada bekas suaminya. Perintah itu mengandungi jumlah yang perlu diberi setiap bulan kepada setiap anaknya. Jika sebelum ni sudah ada perintah tapi tidak juga dilaksanakan dengan baik, jadi bekas isteri boleh buat aduan kepada mahkamah keluarga untuk kuat kuasakan lagi perintah nafkah kepada bekas suaminya. Dan nafkah tu perlu diberi ikut memenuhi keperluan anak-anaknya lah. Kalau anak dia ni berapa, dan saya cakap tadi lah, keperluan ikut kemampuan lelaki bekas suami tu nak bayar berapa ringgit kan, ikut perbincangan bersama. Okey, untuk tunggakan nafkah dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Okey, Seksyen 70 menuntut tunggakan nafkah. Yang pertama adalah tunggakan nafkah yang tidak bercanggah boleh dituntut sebagai hutang daripada pihak yang mungkir itu, dan jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir tu. Tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebangkrapannya, dan jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati. Tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar dari harta pusakanya. Okey, yang kedua adalah tunggakan nafkah yang tak bercanggah yang terkumpul kena dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati, boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri di sisi undang-undang. Okey, aplikasi yang seterusnya. Aplikasi di Malaysia yang seterusnya adalah nafkah untuk anak yang tidak setaraf. Okey, banyak sekali kes pengabaian kanak-kanak yang berlaku di negara ini. Selain menjadi mangsa pelisihan persekitaran ibu bapa mereka, mereka juga tersempit dalam kancah kehidupan mereka. Bagaimanapun mereka berhak dapat hak penjagaan, perlindungan, nafkah termasuk makan minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan tanpa mengira latar belakang ibu bapa mereka. Mereka juga berhak untuk memiliki hak mewaris harta, menerima wasiat dan hibah serta melangsungkan perkahwinan yang sah apabila tiba masanya. Hak itu dijamin undang-undang sivil dan syariah. Pelaksanaan hak itu mungkin berbeza seperti yang asalnya lah. Pada asalnya, tanggungjawab memberi nafkah yang asalnya adalah ayah ke atas bapa. Bagi anak yang tidak setaraf, ke atas ibu. Okey, mereka berhak untuk dapatkan nafkah juga Perlu diingatkan mereka ni tidak ada dosa apa-apa. Jadi mereka pun berhak untuk mendapatkan nafkah daripada ibunya. Masyarakat perlu melayani anak yang tidak setaraf seperti melayani anak-anak yang lain. Jadi kita tak boleh bezakan anak yang tidak setaraf ataupun anak yang biasalah. Jadi mereka pun berhak, anak-anak yang tidak setaraf pun berhak untuk mendapatkan nafkah daripada ibunya. Kalau macam asalnya nafkah tanggungjawabnya adalah kepada bapa, tapi kalau yang anak yang tidak setaraf tanggungjawabnya kepada ibu. Okey. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di bawah Seksyen 79, kewajipan menanggung nafkah anak tidak setaraf. Yang pertama adalah jika seorang perempuan itu cuai atau enggan menanggung nafkah seorang anaknya yang tak setaraf yang tidak berupaya menanggung nafkah dirinya, mahkamah boleh apabila hal itu dibuktikan sewajarnya memerintah perempuan memberi apa-apa ilanan bulanan yang difikir munasabah oleh mahkamah. Yang kedua adalah jika tuntutan dibuat terhadap apa yang disangkakan, bapa yang disangkakan, tuntutan itu hendaklah dibawa dalam mahkamah magistrat yang mana boleh memerintah bapa itu memberi apa-apa ilanan bulanan yang difikirkan munasabah oleh mahkamah itu. Yang ketiga adalah ilanan bulanan di bawah seksyen ini hendaklah dibayar dari tarikh
dari tarikh bermulanya kecuaian atau keengganan menanggung nafkah itu, atau dari sesuatu tarikh yang kemudian mengikut sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu. Jadi ini anak yang tidak setaraf pun berhak untuk mendapatkan untuk mendapatkan nafkah daripada ibunya. Kalau macam asal tanggungjawab ke atas bapa, tapi kalau anak yang tidak setaraf akan dapat nafkah daripada ibunya. Jadi kesimpulan dari kat sini, nafkah pertama yang situasi yang saya terangkan tadi adalah contoh-contoh situasi yang bagaimana yang pernah berlaku dalam kehidupan lah. Macam isteri nusyur tak dapat nafkah, berapa ringgit yang perlu dapat daripada bekas suami untuk anak-anak, nafkah anak-anak. Yang ketiga pasal nafkah indah yang suami perlu jalankan sampai habis tamat tempoh iddah dia. Okey. Lepas tu anak yang tidak setara pun berhak untuk mendapatkan nafkah seperti kanak-kanak yang lain. Dan lagi satu yang terakhir adalah bila bekas suami pergi membuat aduan untuk memerintah bekas suami bayar nafkah, tapi perkara tu tidak dilaksanakan dengan baik, bekas isteri tu boleh datang mengadu lagi untuk mahkamah kuat kuasakan undang-undang tu. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipetik daripada berita harian 10 April 2019, seorang ibu tunggal telah menyara hidup diri sendiri dan anaknya bersendirian. Dia ada suami, tapi suami tu dia bersikap pemalas dan kedekut dan tidak bertanggungjawab. Dah lah pemalas, kedekut, tak bertanggungjawab. Kat situ kita dah dapat point dah kan. Ya, lepas tu suami tu bekerja sebagai kaki tangan awam. Kaki tangan awam ni dia kaya, tak ada kaya tapi ada duit, tapi itulah kenapa kedekut dengan ahli keluarga kan. Isteri kita, anak-anak kita nak kedekut dengan mereka juga macam mana. Lepas tu suami ni telah mengabaikan tanggungjawab sebagai suami dan sebagai bapa kepada anak-anak mereka. Dia tak bertanggungjawab, dalam malas tak bertanggungjawab pula tu. Ya Allah, lelaki jenis apa kan macam ni? Lelaki tu lah, tak semua lelaki macam tu, okey. Tapi pada 2017 mereka telah sah bercerai dan si isteri itu telah berkata dia berasa sangat lega walaupun sang suami lepas kahwin tu dia tak bagi nafkah langsung dekat si isteri tu dengan anak-anak dia orang. Sebelum kahwin pun dah tak bagi nafkah, apatah lagi lepas cerai. Lepas kahwin pun dia tak bagi nafkah, lepas cerai apatah lagi. Lepas cerai itu apatah lagi kan. Tapi dia kan ada dua cerita dalam satu berita tu kan. Dia cerita banyak perempuan. Okey. Perempuan ni pula, nama dia Zainah, umur 39 tahun, juga alami perkara yang sama. Tapi yang tadi tu dia bercerai, yang ni tak. Dia apa orang kata? Gantung tak bertali. Gantung tak bertali dia. Dia kata tak bertali. Pada mula awal perkahwinan pun si suami Zainah ni, yang cerita kedua tu, dia mula culas tanggungjawab. Dia tak bertanggungjawab langsung awal-awal perkahwinan tu. Cincin perkahwinan si isteri tu yang diberi oleh ibunya sendiri telah dijual oleh si suami. Okey, sekarang ni suami tu telah suami yang si Zainah ni dia berada di pusat pemulihan dada dan sampai sekarang dia tak bercerai lagi. Beliau juga berkata dia sanggup untuk sara diri dan anak-anaknya daripada menjadi mangsa gantung tidak bertali. Maksudnya dia tak sanggup. Kalau bagi saya lah, saya pun tak sanggup juga untuk menjadi mangsa gantung tak bertali ni. Sebab apa-apa tak boleh buat. Andai kata si isteri tu nak kahwin lain ke, tapi ada ikatan
perkahwinan ni macam mana, tak boleh juga sebab kita ada status sebagai isteri lagi kan, walaupun si suami tu tak menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Okey, kesimpulan bagi berita ni adalah first, kita sebagai wanita hendaklah berhati-hati dalam mencari pasangan hidup. Kita tak mencari kesempurnaan, tapi kita berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih selesa, yang lebih bahagia dengan pasangan masing-masing. Okey, siapa je nak kahwin lepas tu tujuan dia untuk bercerai? Tak ada. Semua orang nak berkahwin sampai ke syurga, nak berjumpa dengan si pasangan tu. Dia nak bina hidup bahagia walaupun saya tak pernah berkahwin lagi. Saya rasa itu pendapat saya. Okey, yang ketiga adalah hal ini kerana setiap perkahwinan mengimpikan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kekal hingga ke jannah. Oleh itu, apabila timbul masalah, setiap pasangan haruslah mencari jalan penyelesaian dengan segera agar masalah ni tidak berlarutan dan mengefek dan memberi kesan kepada si anak ni. Dan tak memberi kesan kepada anak-anak. Maknanya kalau mak ayah gaduh, tolonglah cari tempat untuk menyelesaikan masalah dan marah tanpa pengetahuan si anak-anak ini. Okey. Sekian, terima kasih.